Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita lihat ulang kaji balik ulang kaji yang pertama tentang tajuk lukisan satu fasa. Ini adalah part 1 bagi ulang kaji lukisan satu fasa. Jadi kita akan melihat sedikit apakah yang ada pada lukisan satu fasa. Okay, baik. Okey. Dalam menyediakan lukisan satu fasa, yang pertama sekali kita perlu melihat pada keperluan apa yang kita kena lukis, bagaimana kita menyatakan prosedur lukisan satu fasa berdasarkan piawaian yang telah ditetapkan. Jadi dekat sini kita perlu tengok apa itu lukisan elektrik satu fasa. Dia merangkumi dua. Okay, saya cuba highlightkan di sini. Iaitu kita ada, bukan ada dua, kita ada tiga. Yang pertama kita ada lukisan bentangan. Okay. Kita ada lukisan bentangan. Okay, ini adalah lukisan bentangan. Kedua, kita ada lukisan skematik. Dan ketiga, kita ada lukisan pendawaian. Tiga-tiga lukisan ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita fahami sebelum kita membuat sesuatu pendawaian. Okay, jadi kita go through secara ringkas saja sebab ini ulang kaji kita. Kita tengok apakah masuk lukisan bentangan. Yang pertama sekali, okay, kita tengok lukisan bentangan ni. Lukisan bentangan adalah lukisan menunjukkan kesemua kelengkapan, alatan dan aksesori yang hendak dipasang dalam bentuk simbol. Lukisan skematik adalah menunjukkan kendalian keseluruhan dan reka bentuk sesuatu litar pendawaian. So, lukisan skematik ni dia ada beberapa kriteria, iaitu kita perlu menunjukkan unit pengguna, turutan kawalan, jenis beban, saiz kabel, kadaran alat pelindung. Okey. Lukisan pendawaian pula adalah lukisan yang menunjukkan bentuk laluan atau sambungan pada suatu litar mengikut kedudukan dan pendawaian sebenar. Ya, dia ada melibatkan beberapa komponen, alat tambah dan unit-unit tertentu. Okey, baik. Bagaimana kita lihat lukisan pendawaian? Kita ada ya, ini adalah tiga litar yang selalu kita sebut dalam semua projek pendawaian. Iaitu litar pertama ialah litar lampu, litar kuasa dan yang ketiga litar kawalan motor. Litar lampu adalah merupakan satu yang dalam bahasa lain dia panggil litar beban lah. Okey, litar beban, litar lampu. Litar kuasa adalah bermaksud litar kuasa ni adalah sesuatu yang memberikan kuasa, yang mengalirkan elektrik, iaitu litar yang ada soket alir keluar. Okay, soket alir keluar 13 ampere. So litar ini adalah litar kuasa. Bagi litar kawalan motor adalah litar khusus hanya untuk kawalan motor
lita yang menggunakan motor-motor besar saja, contohnya motor-motor yang mempunyai kadar penggunaan watt yang tinggi, memang dia kena ada 1 lita kawalan lah. Alright. Okey, seterusnya kita tengok di mana mengenal pasti alat perlindungan pembekal pengguna satu fasa berfungsi. Okey. Dan kita juga kena tengoklah setiap peralatan elektrik pengguna tu, kalau kita nak guna dia, kena pastikan barang tu barang yang elok dan tidak ada kerosakan dan sebagainya lah. Sebab kita kena perlu pastikan peranti-peranti yang kita gunakan itu adalah berfungsi dengan baik. Dan contoh peranti pelindung ialah fuse perkhidmatan, fuse utama, pemutus lita arus baki, pemutus lita arus bocor ke bumi dan juga pemutus lita miniatur. Okey. Berikut adalah rajah satu yang saya tunjukkan di bawah adalah aksesori dia, fungsi, simbol skema dan peralatan dia lah. So seperti mana kita perlu mengetahui adalah kotak simpang. Kotak simpang. Apakah fungsi kotak simpang? Okey, kotak simpang. Ya. Highlight dulu baru kita nampak. Okey, kotak simpang ni adalah benda ataupun suatu peralatan yang menyambung bekalan elektrik dari talian perkhidmatan ke fuse perkhidmatan pengguna. Simbol dia berbentuk segitiga, ada antena di atas satu dan ada 2 kaki di bawah. Okey. Dan pemilik peralatan ni adalah pembekal. So dia adalah kadaran yang sesuai mengikut unit pengguna. Tidak boleh dipinda, hanya TMB saja. Tidak boleh membuat penyambungan. Okey. Pergi ke tempat lain satu lagi, yang kedua. Fuse, perkhidmatan dan perangkai neutral. Antaranya kita tengok dia punya fungsi adalah pengasingan bekalan. Dia mengasingkan bekalan dan menghadkan arus maksima. Okey, berapakah kadar arus maksima pada fuse perkhidmatan perangkai neutral dan perangkai neutral? Berapa? 10? 20? 40? 40 apa? 40 ayam? 40 ampere. Adakah betul jawapan anda? Oh, pastikan betul ya. Dan jika kita melihat fuse perkhidmatan dan perangkai neutral ni, dia punya simbol dia ada 2. Satu macam perintah yang besar, satu lagi ada perintah yang kecil. Dan bekalan ini hanya dibekalkan oleh pembekal pemasangan sahaja. Okey, baik. Meter kilowatt jam. Meter kilowatt jam ni fungsi dia adalah untuk merekod jumlah tenaga yang digunakan. Bagaimana simbol dia? Simbol dia adalah macam label kotak dan penutup kotak, dan ada di bawah dia tulisan KWJ. W besar, K kecil, J kecil. Jadi hak milik ni hanya melalui pembekal sahaja, iaitu TMB. Alright, seterusnya kita pergi ke switch dan fuse utama. Switch dan fuse utama ni, dia punya fungsi dia adalah untuk memutus lita pengguna bila perlu, dan kedua, memutus lita apabila berlakunya lita pintas dan lebihan arus. Okey, baik. Itu adalah fungsi switch dan fuse utama. Jadi dia punya simbol dia ada satu kotak segi empat sama dan ada 2 aliran input, iaitu switch berkadar dia bersambung serentak, dan di ujung sini kita ada seolah-olah macam gambar fuse ya, panggil fuse, dan ada 2 alir keluar, 2 masuk 2 keluar. So ini adalah switch dan fuse utama. So jadi hak dia adalah pengguna. Kita boleh
Kalau barang rosak, kita boleh, ada hak kita boleh guna dan kita boleh beli dan tukar ganti jika ada berlaku kerosakan. Dan perlu dinasihatkan adalah pilih pada nilai kadaran yang betul untuk dipasang mengikut kesesuaian pengguna. Alright. Pemutus litar arus baki ataupun pemutus litar bocor ke bumi, di mana fungsinya adalah untuk memutus litar apabila berlakunya kebocoran arus ke bumi. Okay. So ini dia punya simbol dia, segi empat sama, ada satu input masuk titik besar, ada pembahagi penghadang satu kat situ dan satu satu output keluar. Tadi input ni output pula. So ini adalah hak pengguna. Pemilikan ni adalah hak barang pengguna. Dan seperti mana kita tahu adalah kotak agihan, peti agihan dan pelbagai-bagai nama lagi. Kotak agihan adalah fungsinya mengasingkan litar utama dan litar akhir. Dia boleh, dalam tu kita boleh nampak di mana litar utama dan litar akhir. Dan dia punya simbol senang saja, iaitu kotak agihan, satu kotak besar, di dalamnya ada beberapa komponen-komponen yang terdiri daripada MCB. Okay. So ini juga adalah hak pengguna. Kita boleh ubah suai mengikut kadar pengguna yang sesuai. So itu adalah beberapa penerangan tentang simbol dan fungsi berkaitan komponen elektrik dalam lukisan pendawaian satu fasa. Jadi untuk menyediakan lukisan bentangan 1.2 ni, kita perlu mengandungi simbol, ada sambungan, ada spek mengikut peraturan elektrik. Okey. Kita tengoklah bagaimana perkara lukisan ni dibuat lah. Okey, daun pintu, macam mana kita nak lukis daun pintu? Daun pintu senang saja. Kalau nak lukis daun pintu, lukis dengan jelas mana arah tutup dan mana arah buka. Itu yang pertama. Dan setiap bilik atau ruang hendaklah dilabel dengan jelas. Banyak kali saya cakap kalau apa-apa kita nak lukis, mesti ada label dengan jelas. So Swiss kita perlu lukis dengan jelas dekat mana kita nak letak, di tepi mana, dinding mana. Paling penting adalah tempat mudah dicapai, tidak terselindung dengan pintu atau di tempat yang dilarang oleh peraturan IEE. So ini adalah beberapa contoh pendapatan Swiss yang dicadangkan, antaranya Swiss dipasang di dalam bilik, di tepi dinding pintu masuk ke bilik, kecuali bilik mandi. Ia mestilah dipasang di luar ataupun menggunakan Swiss tarik. So Swiss dua hala atau Swiss perantaraan digunakan di laluan jalan, kaki lima, tangga dan sebagainya. Setiap bilik kita kena tengok di mana sekurang-kurangnya sebuah lampu tu bilik tu kena ada satu lampu. Kecuali tengok keluasan bilik. Kalau bilik tu besar dan ada penambahan cahaya ataupun ada kegunaan-gunaan khas, kita kena nilai berapa formula pencahayaan yang sesuai dan berapa biji lampu yang perlu dipasang. Antara berikut adalah contoh lampu yang sesuai, di mana dekat sini kita lihat lampu dinding mungkin sesuai di bilik rehat. Okey, kerana cahayanya terbatas.
Bilangan lampu perlulah ditambah lebih daripada 1 sebab dia tak terang sangat, dia malap. So, bagi mendapatkan keseimbangan cahaya yang diterima dalam bilik, biasanya lampu-lampu itu dilukis di tengah-tengah bilik. Biasa je lah. Maknanya dalam rumah nanti pun lampu akan disenterkan di tengah-tengah. Okay. So, yang kedua, tadi pasal lampu, sekarang pasal kipas. Kipas siling kalau kita lukiskan di tengah bilik, okay, kipas bilik biasanya kita akan letak di tengah-tengah lah kipas ni supaya angin tu serata. Jika ada lebih daripada satu, mestilah dipasang di tempat yang sesuai. Contohnya kalau petak tu nak pasang 2, mestilah seimbang dia punya kedudukan dia. Okay. Berikut adalah papan agihan dan alat kawalan pengguna di tempat atau dalam bilik stor di tepi dinding pintu masuk rumah. Ya, soket alur keluar tidak boleh dipasang dalam bilik mandi. Ingat tu, soket SAK tidak boleh dipasang dalam bilik mandi atau diparas kurang daripada 300 mm dari paras lantai kecuali jenis khas. Ingat tu ya, tidak diparas kurang daripada 300 mm dari paras lantai. Tidak boleh dipasang diparas kurang daripada 300 mm. Alright. So, kita melihat pada simbol-simbol. Hari ni kita pasal simbol saja. Nanti jawab pertanyaan, soalan-soalan saya pada ruang-ruang komen. Okey, antaranya kita lihat kat sini ada rajah simbol elektrik bagi lukisan bertangan. Sebenarnya kita ada beberapa simbol yang telah diupdatekan oleh Suruhanjaya Tenaga. Namun mungkin saya akan tunjuk beberapa. So tak apalah, hari ini kita tengok dulu. Antaranya ialah alat penghawa dingin, iaitu simbol dia ada petak AC. Kita ada nama lampu, dia punya simbol bulat macam ni. Kipas siling, biasalah bulat dan ada hitam putih ataupun yang jenis berkipas palang. Lampu kecemasan, kita ada bulat dan pangkal bertitik tengah. Alat tu kipas, kita ada satu petak yang seolah-olah bertanda masam dekat sini ya. Macam kartun, mulut kartun yang masam. So, lampu penunjuk kita ada bulat, pangkah dan ada input output. Seterusnya kita ada perangkai neutral, simbol macam fuse. Papan fuse agihan 12 hala 3 fasa. Ini 3 fasa. Kenapa 3 fasa? Kita lihat ada satu. Okay. Lihat di bawah ni ada 3 line. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 line. Sebab tu dia 3 fasa. Okay. Boleh faham? So, kawalan letak utama petak dibagi 2. Lebih kurang macam aircon tadi. Kalau papan fuse agihan 4 hala, dia ada 1, 2, 3, 4. Ini tidak menunjukkan berapa fasa. Poin lampu, tungsten, lampu tertumpu. Lampu tertumpu ni macam lampu spotlight yang besar lah. Okay. Ini dia punya gambaran dia. Pemutus litar, miniatur, PLM, biasa. Gambar yang macam ni. Macam fuse tapi dibengkokkan. Boleh on off. Poin lampu tungsten dinding. Ini bahagian dinding. Dia rata. Senang untuk dilekatkan pada dinding. Pemutus litar, arus baki. Kita ada petak. Di tengahnya kita ada poin-poin bahagian. Poin lampu tungsten limpah. Dia limpah ni dia digantung lah. Lampu limpah lah. Meter kilowatt jam. Macam biasa. Poin lampu tungsten globe. Litar gelang. Ini adalah simbol litar gelang.
Switch utama lebih kurang macam ni. Loceng macam cendawan. Alright, itu adalah simbol elektrik bagi lukisan bertangan. Jadi lihat lagi di bawah dia. Kita ada beberapa komponen-komponen elektrik seperti poin lampu pendaftar, switch, satu hala, satu kutub. Okay. Kita ada poin lampu pendaftar dengan rod gantung. Ada rod gantung. Switch dua hala, satu kutub. Ada nombor 2 di tengahnya. Kita ada poin lampu pendaftar kembar, switch perantaraan ni di pangkah di tengah. Ada poin lampu pendaftar dinding, iaitu kita ada macam dia punya base. Switch pemalap, kita ada segi tiga sudut tegak ya. Kita ada soket alur keluar, switch tarik, ada nak panas ke bawah. Soket alur keluar berswitch, ada tambah lagi kaki. Switch dua kutub, ada sambungan di tengah-tengah. Soket alur keluar bergu, dua. Switch 3 kutub. Soket alur keluar 15 ampere dihitamkan. Jam elektrik. Soket alur keluar 13 ampere. Soket alur keluar dengan lampu menunjuk. Switch 2 kutub berangkai. Switch 3 kutub berangkai. Okey, baik. Ini adalah simbol elektrik bagi lukisan bertangan. Ada lagi? Okey, kita masuk sikit lagi. Antaranya ialah Raja 4 menunjukkan contoh lukisan bertangan. So dekat sini kita lihat kita ada bilik tidur 3. Dalam bilik tidur 3 ni kita boleh tengok ada sebuah kipas, ada 2 switch, ada 1 switch 2 hala, ada 1 lampu, ada 1 yang dipanggil regulator. Tengok bahagian ruang makan di sini, kita ada 1 lampu apa ni guys? Lampu apa ni? Okay. Sila berikan jawapan anda pada ruang komen. Lampu apa ni? Kita ada 1 kipas dinding, ada 2 switch dan juga yang titik-titik ni adalah dia punya kabel sambungan. Di bahagian dapur kita lihat ada 2 lampu pendaftar, 1 kipas exhaust, 1 kipas dinding, 4 switch dan juga 2 soket alir keluar. Bilik tidur 3 tadi, terlupa kita ada 1 soket alir keluar. So bilik air kita ada lampu dan 2 soket 2 hala, okay, atas bawah. Kedua-dua soket tersebut adalah berada di luar bilik air. Okay, baik. Bilik tidur nombor 2 kita tengok ada 1 soket alir keluar. Kita ada 1 kipas, 1 regulator, 1 switch. Satu lagi switch untuk lampu. Perhatikan di manakah lukisan pintu, ruang bukaan pintu, ruang tutup pintu tidak bertindih dengan switch. Okay, bilik air 1 kita lihat ada lampu di sini dan switchnya di luar. Dan ruang tamu kita ada 1 kipas, 1 regulator, ada 3 switch mengawal, 1 switch mengawal lampu pendaftar kembar. Dan di bahagian sini kita ada 1 soket alir keluar. Dan juga ekstra kita ada di bahagian ruang tamu ni kita ada 1 switch yang mengawal lampu di luar garaj. Ruang tamu juga kita ada 1 lagi lampu pendaftar kembar dikawal oleh 1 switch. Kita ada juga 1 lagi soket alir keluar dan juga yang hitam ni adalah soket alir keluar. Berapa guys? Berapa ampere guys? Bagi tahu saya, komen di bawah. Okey, ini adalah gambar bagi apa? Sila jawab. Saya sekarang ini. Okey, bilik tidur nombor 1 kita ada 1 kipas, 1 regulator dan 1 switch.
Kita ada lampu pendah floor, satu switch kawal satu lampu pendah floor, soket alih keluar. Okey. Bagi yang melihat ni, sila dapatkan jawapan anda dan terus komen jawapan di bawah. So, ini adalah Raja 4, bagaimana contoh lukisan bertangan yang telah siap dilukis oleh simbol elektrik. So, diharap kamu semua faham mana kedudukan-kedudukan yang sesuai di mana kita hendak meletakkan peralatan pemasangan pendawaian elektrik dalam sebuah pelan rumah. Okey, baik. Kita tengok lagi. Alright, ini adalah menunjukkan simbol-simbol legenda untuk lukisan bertangan. Okey. Masa kita kena buat legenda ni perlu dilukis di bahagian mana guys? Di bahagian kita ada lukisan A3 ataupun A4. Legenda ni biasanya dilukis di bahagian kanan. Kanan sebelah atas. Okey, kanan sebelah atas legenda. Dan kita perlu melukis, caranya melukis petak macam ni. Dia mempunyai bilangan, dia ada simbol dan ada nama dia. Ada nama dia. Contohnya ada berapa biji, contohnya kat sini kita tengok lampu pendah floor tunggal ada berapa biji, ada 1, dan perlu kita menulis nama lampu tersebut. Okey. Poin pemanas air lampu, papan fuse agihan, dinding kipas, poin talian telefon, alatur kipas dan kawalan unit pemasak. Okey, itu adalah legenda bagi Raja 5 lah untuk Raja 4. Okey, itu cerita legenda. Legenda ni perlu lukis di sudut kanan sebelah atas sampai bawah. Tak apa, kalau dah panjang kan boleh sampaikan lukis sampai muat lukisan lah. Jangan lukis terlalu tengah dan sebagainya. Apa kita lihat nanti contoh-contoh lukisan legenda. Okey, baik. Tadi adalah lukisan-lukisan yang saya jelaskan saya ringkas bagaimana untuk membuat lukisan elektrik satu fasa. So 1.3 ni kita lihat cara untuk menyediakan lukisan gambar rajah skematik satu fasa. Di mana gambar rajah skematik ni dia ada peranti keselamatan, saiz, jenis kabel, pendawaian, simbol berdasarkan peraturan elektrik. Sebelum kerja melukis, biasanya kita kena pastikan kita ada berapa bilangan liter kecil air. Okey, baik. Kita kena tentukan berapa bilangan liter kecil air sebab kita nak letak nombor pada setiap beban masuk pada soket alur keluar dan lain-lain komponen. Kita kena nomborkan dia. So, nombor yang paling besar pada beban tu adalah nombor 6. Okey. Beban yang paling besar adalah 6. Ini bererti bilangan liter kecil air pada pemasangan itu ialah 6 poin tidak masuk yang reserve simpanan. So, liter air simpanan biasanya tidak melebihi separuh daripada jumlah liter air. Okey, B. Kita kena pastikan bagaimana kita nak tetapkan kadaran arus bagi peranti perlindungan. So, kadaran arus ini sangat penting sebab pada peranti perlindungan liter air kita boleh tentukan berdasarkan beban yang dipasang pada liter tersebut lah. Kalau nak dapat kadar yang tepat, kita kena kira. Ada satu pengiraan khas. Biasanya dalam jadual ya, saya akan tunjukkan jadual. So, ini adalah bilangan beban. Ada beban, ada kadar arus peranti pelindung. So, nombor 10 kita tengok. Bilangan beban 10, beban adalah lampu atau kipas, kadaran arus peranti pelindungan tidak melebihi 6 ampere. So, bilangan beban tidak terhad.
Soket alur keluar 13 ampere, kadar arus maju perlindungan 13 ampere, kawasan tidak melebihi 50 menggunakan saiz kabel 4 mm. So tidak terhad bagi soket alur keluar litar gelang 13 ampere, 32 ampere, kawasan tidak melebihi 100 meter persegi menggunakan saiz kabel. So ada dua soket alur keluar 5A, dia punya kadar arus dia 10 ampere. Nombor 2 soket alur keluar juga 13 ampere, kita ada 16 ampere. Dan nombor 1 soket alur keluar 15 ampere dan 6 ampere. Dan satu pemasak dah tidak kurang 32 ampere. Okey, baik. Untuk itu kita tengok lagi berapa saiz kabel yang hendak digunakan. Kita kena check juga kabel-kabel dipasang, penawaian digunakan. Kita kena ada tengoklah pengiraan khas. Di mana kita tengok jadual 2 ada saiz-saiz kabel 1.5 mm jenis PVK beban digunakan untuk lampu. Kalau 2.5 PVK soket alur keluar 13 ampere. Kalau saiz kabel 4 mm PVK adalah untuk bagi beban pemasak pemanas 32 ampere. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Jangan lupa share dan like. Kongsikan jawapan kepada saya. Okey. Sekian dulu daripada saya. Moga-moga kita sentiasa berwaspada dengan COVID-19. Biasa amalkan norma-norma baru dan sebagainya. Okey, kita berhenti dulu. Nanti kita sambung lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.